Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan berkenalan dengan fizik kuantum. Fizik kuantum merupakan satu cabang sains yang menerangkan kejadian sinaran jasad hitam. Persoalannya, mengapa kita perlu menggunakan teori fizik kuantum? Bukankah kita sudah ada teori fizik klasik? Betul juga kan? So, jawapannya adalah kerana keputusan yang diperoleh daripada graf sinaran jasad hitam tidak selanjar dengan konsep teori klasik. Hal ini kita akan bahaskan selepas kita berkenalan dengan sinaran jasad hitam. Sinaran jasad hitam. Jasad hitam merupakan suatu jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Manakala, sinaran jasad hitam pula merujuk kepada sinaran yang dipancarkan oleh jasad hitam mengikut suhunya dan panjang gelombangnya, sama ada warna merah, warna magenta, dan lain-lain lagi. Contohnya, badan manusia. Badan manusia merupakan suatu jasad hitam. Apabila kita pancarkan warna pelangi ke atas badan kita akan serap semua cahaya tersebut dan membiaskan warna sinaran yang khusus mengikut suhu badan kita. Macam mana? Senang kan? Okey, jom kita lihat video ini bersama-sama untuk menjawab persoalan kita kenapa teori klasik gagal menerangkan sinaran jasad hitam. Menurut teori klasik, elektron yang bergetar pada frekuensi yang sama harus mempunyai kandungan tenaga yang sama. Frekuensi getaran elektron juga tidak mempunyai had. Oleh itu, tenaga cahaya yang terhasil daripada getaran elektron boleh mencapai nilai tinggi yang tidak terbatas. Walau bagaimanapun, keputusan eksperimen yang melibatkan sinaran jasad hitam telah menunjukkan percanggahan dengan teori. Dengan teori apa? Dengan teori kuantum fizik. Okey, so apa yang video itu cuba sampaikan adalah mengikut teori klasik, cahaya adalah gelombang. Semakin meningkat suhu suatu bahan, semakin bertambah frekuensinya, maka keamatan dan juga tenaga akan meningkat. Tetapi dalam graf sinaran jasad hitam, keamatan cahaya tidak terus meningkat. Kita dapat lihat pada suatu tahap maksimum graf jatuh, which mean keamatan menjadi rendah. Dan ini sudah tentu bertentangan dengan teori klasik. So, apa yang berlaku? Max Planck dan beberapa tokoh teori kuantum pun datang dengan idea baru yang menyatakan bahawa cahaya ini bukan gelombang tetapi foton ataupun zarah. Dan melalui teori ini pun mereka berhasil menghasilkan graf mengikut data sebenar, iaitu data sinaran jasad hitam. Maka dari situlah tercetusnya teori fizik kuantum. Senang kan? Baiklah, seterusnya adalah kuantum tenaga. Okey, sebelum itu kita akan belajar berkaitan spektrum. Spektrum terdapat dua jenis, iaitu spektrum selanjar dan juga spektrum garis. Okey, spektrum selanjar dihasilkan oleh penyerakan cahaya putih oleh prisma dan tidak ada jurang pemisah antara warna. Bermaksud dia adalah continuous seperti air yang terus-menerus tanpa ada pemisah. Manakala spektrum garis pula dihasilkan oleh atom yang teruja, di mana setiap elemen akan menghasilkan spektrum dengan siri garis. Dalam arti kata lain, ia ibarat hujan, rintikan hujan. Kalau kita lihat hujan itu, dia tidak terus-menerus, tetapi dia seolah-olah titik-titisan air, kan? Okey. So, apa itu kuantum tenaga? Kuantum tenaga adalah paket tenaga yang diskrit dan dia bukan tenaga selenjar. Bermaksud, tenaga ni ia bukan berterusan seperti air, tetapi dia adalah paket tenaga yang diskrit, yang satu-satu seperti titisan hujan itu, dan ia bergantung pada frekuensi gelombang. So, cikgu harap semua faham, okey? Baiklah, sebagai tugasan, cikgu mahu kamu bincangkan sumbangan tokoh Albert Einstein, de Broglie dan Niels Bohr dalam fizik kuantum. Itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.